Disleksia bukanlah suatu penyakit, ia adalah masalah pembelajaran di kalangan kanak-kanak yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang khusus. Di pusat dasar contohnya, mereka belajar mengenal huruf dengan letterboard ini, iaitu menggunakan deria rasa untuk merasa sendiri untuk mengenal huruf berkenaan dan juga melalui deria pendengaran iaitu phonetics untuk belajar mengenal huruf. Adik, macam mana eja cat? Cat. Okay, very good. Cabaran dalam mengajar pelajar disleksia. Yang pertama dan utama sebagai seorang guru, apalagi guru yang mengurus murid kanak-kanak istimewa ini, kita perlu banyak kasih sayang dan kesabaran. Saya selalu beritahu cikgu-cikgu, passion and patience. Jadi kan, kami ada pelatih-pelatih daripada universiti dan kolej datang buat pendedahan. Ada yang baru seminggu dia kata, "Puan sungguh sabar," dia kata, "saya nak pingsan sebab tiap-tiap hari benda yang sama. Benda yang sama sampai dia rasa bosan." Itu sebagai remaja macam Cik Izzah lah ya. Dia nak jadi cikgu ni. Lepas tu dia kata, "Bosanlah Puan kalau ajar tiap-tiap hari yang ini." Tapi budak kita tak bosan sebab dia suka. Itulah one thing about budak-budak istimewa ni. Dia memang suka kepada ulangan. Tetapi ulangan itu mesti dibuat berbeza-beza. Tak bolehlah benda sama je. Misalnya kalau dia buat salah, tulis sampai 100 kali. Tak boleh macam tu. Kalau dia salah je, okey, kita betulkan. Boleh tak kita buat macam ni? Kita tunjukkan. Boleh tak kita bina modul ni? Boleh. Jadi, tetapi kebanyakannya adalah 3 dimensi. Jadi cikgu tu sendiri pun kena kreatif lah. Ya. Kreativiti tu melalui bengkel yang dianjurkan oleh Puan Sariah Amirin sendiri. Dan dia pun menulis modul pengajaran untuk murid-murid disleksia. Susun atur kelas pelajar disleksia. Pertama, susun atur kelas berbentuk U. Kedua, susun atur kelas berbentuk kelompok. Dan yang ketiga, susun atur kelas berbentuk apitan. Selain itu, kelas juga hendaklah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk para pelajar disleksia. Seterusnya ialah dasar-dasar pendidikan inklusif bagi pelajar disleksia. Di Malaysia, dasar yang menyokong pelaksanaan PPI ialah pertama, Akta Orang Kurang Upaya 2008. Kedua, Peraturan-Peraturan Pendidikan Khas 2013. Ketiga, Kod Amalan Pendidikan Murid Berkeperluan Khas 2015. Dan keempat ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Antara sokongan luar yang pelajar disleksia perolehi ialah sokongan kerajaan.
Seterusnya, sokongan dari NGO iaitu Pusat Disleksia Malaysia. Tujuan penubuhan Pusat Disleksia adalah Disleksia adalah masalah gangguan pembelajaran seperti masalah untuk membaca dan menulis serta mengira. Kami bawakan inisiatif Pusat Disleksia Malaysia yang telah berjaya membimbing sehingga mereka mendapat pekerjaan 20,000 daripada 22,000 individu disleksia sepanjang tempoh penubuhannya. Wartawan Anizan Hapani ada laporannya. Menurut Presiden Pusat Disleksia Malaysia, Saria Amirin, pihaknya sentiasa mencari kaedah baru melalui kajian dan perkongsian maklumat untuk mendidik individu istimewa ini. antara cadangan penambahbaikan BDPC untuk pelajar disleksia di peringkat sekolah menengah ialah Sebagai kesimpulannya, disleksia bukanlah satu penyakit tetapi ia hanya merupakan satu kecelaruan yang berlaku bukan sahaja kepada kanak-kanak di peringkat awal pendidikan. Malah masalah ini turut berlaku di peringkat menengah. Masalah ini akan dapat diatasi dan dipulihkan sekiranya mereka dibimbing oleh para guru yang terlatih dalam pendidikan disleksia. Pendapat yang mengatakan bahawa pelajar disleksia tidak mampu untuk dipulihkan dan tanggapan golongan tersebut merupakan golongan yang lembap haruslah dielakkan dalam masyarakat kini. Hal ini demikian kerana telah wujud bukti yang sedia ada bahawa golongan disleksia telah berjaya dalam bidang yang diceburi oleh mereka. Justru, pelajar disleksia harus diberi bantuan dengan kadar yang segera oleh pelbagai pihak agar mereka mampu untuk menonjolkan diri dan bakat yang terpendam serta mampu untuk bersaing dengan individu normal yang lain. Sekian, terima kasih.